Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kali ini untuk melihat dan memahami ayat yang ke-14 dalam surah Al-Hadid, surah 57. Surah ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana orang-orang munafik yang tiada mendapat perkongsian sinaran cahaya yang ada kepada orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini mereka menyerulah orang-orang yang beriman tu, dan seterusnya orang-orang yang beriman tu menjawab seruan mereka tu. Jadi ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Bermaksud, yunadunakum, mereka menyeru mereka. Mereka tu maknanya orang-orang munafik menyeru orang-orang yang beriman dengan berkata, ini dalam apa yang mereka katalah, alam nakum ma'akum, adakah tidak kita dulunya atau kami dulunya bersama kamu? Kemudian orang-orang mukmin menjawab, bala, ya benar. Walakinnakum fatantum anfusakum, tetapi kamu telah menguji akan diri kamu. Maknanya mereka dulu dah diuji dan gagal dalam ujian tu. Watarabbastum. Tarabbas ni maknanya dia ni menanti, tunggu dulu, buat kemudian, nanti dululah, sekejap lagi lah, macam itulah. Wartabtum maknanya mereka ni ragu-ragu. Roiba, ro tu ada, ba tu mati, tu maknanya wartabtum tu maknanya kamu telah banyak meragu-ragukan. Wa gharratkum amaniyu, dan kamu ditipu oleh angan-angan kamu sendiri. Amani tu makna angan-angan. Angan-angan keadaan berubah, keadaan menjadi lebih baik dan sebagainya lah. Harapan kosong, itu angan-angan. Hatta jaa amrullah, sehingga telah datang kepada mereka akan perintah Allah, iaitu kematian. Ketetapan Allah tu telah datang, iaitu mereka telah dimatikan atau matilah. Wa gharrakum billahil gharur, dan gharra ni ditipu. Kamu ni sebenarnya yang menipu kamu tentang Allah adalah perkara-perkara yang menipu tu lah. Al-gharur tu makna segala-gala benda yang menipu tu, itulah yang menipu kamu tentang Allah. Sebab itulah kerana banyak benar hati kamu tu menipu kamu, jadi kamu berada dalam keadaan diuji,
Dan lepas itu kamu banyaklah berdolak dalihnya, tunggulah. Kemudian kamu banyak keraguan lah, dan kamu mengharap benda-benda yang harapan yang tak akan menjadi kenyataan. Itu maksud ayat itu. Iaitu inilah keadaan orang-orang munafik ni apabila di saat dimatikan dan akan mendapatkan pengadilan Allah, mereka dalam keadaan tertipu oleh hati mereka yang menolak kebenaran Allah sebagai zat yang disembah dan kebenaran bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jadi mereka ni semasa nakkan sinaran lampu tu, mereka ingatkanlah semula kepada orang-orang beriman ni. Kan mereka dulu bersama-sama solat, bersama-sama berperang, bersama-sama mengaji Quran, bersama-sama solat tarawih, bersama-sama bersedekah, hidup pun bersama-sama. Jadi memanglah mereka ni dalam keadaan satu komuniti. Yang berbezanya hanyalah di hati mereka. Hati tu keras menentang. Tapi tak ada siapa yang tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Dan itulah yang menyebabkan mereka tu, hati mereka yang menolak tu, telah menjadi ujian kepada diri mereka. Memanglah orang-orang beriman yang berkata, kita memang bersama dulunya, tapi keadaan kita berbeza. Dan sebab itulah mereka ni terus banyak berdolak dalih tentang bila lagi nak berubah ke, atau mereka mengharapkan supaya Nabi Muhammad tu taklah kekal menjadi Rasul, dan tidaklah perlu mereka ni terus menyembah Allah. Itu adalah angan-angan hati mereka. Sampai mati pun mereka tak berubah. Dan setiap masa mereka mempunyai keraguan. Contohnya kalau nak pergi perang, kalau mati, rugi. Kalau hidup dalam peperangan tu, untung dapat harta peperangan yang akan diagihkan oleh Nabi Muhammad. Jadi mereka menampak pada benda-benda yang menguntungkan dan bukan kepada pengorbanan mereka dalam perang itu di jalan Allah, kerana Allah. Mereka tak nampak tu. Dan itu tak nampak itulah yang telah menipu daya mereka. Mereka telah tertipu oleh hati mereka sendiri. Jadi keadaannya ini ialah kita hendaklah jaga hati kita supaya hati itu tidaklah menjadikan kita ni tunduk kepada kehendak hawa nafsu kita, dan supaya kita ni tidaklah terlalu ditundukkan oleh kehendak hati sahaja. Kerana Allah dah kata pada awal ayat dulu-dulunya, iaitu Dia Maha mengetahui segala apa yang berlaku pada kita. Itu sahajalah tentang ayat ini. Bagaimana atau kenapa orang-orang munafik ni tak dapat cahaya mata, cahaya sinar cahaya. Jadi akhirnya mereka ni berjalan menuju ke tempat pengadilan Allah itu dalam kegelapan. Sekian saja dulu buat kali ini. InsyaAllah kita akan kupas esok hari pada tentang ayat 15. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.